Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Fatia untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku di Pontian, di Pekan Nanas. Fatia memang asal dekat situlah, dekat sebuah kampung di Pekan Nanas. Tapi bila Fatia dah kahwin, Fatia ni berkahwin pada usia yang agak muda. Dan suami Fatia pula memang orang bandar. Jadi Fatia ikutlah suami dia lepas dah kahwin. Memang dah lama lah Fatia tak balik ke kampung ni. Kalau balik pun hari raya je. Tu pun bila giliran dia lah. Semuanya bermula apabila ada seorang sepupu Fatia yang nak berkahwin. Sepupu Fatia yang nak kahwin ni memang dia tinggal di Pekan Nanas di kampung. Fatia rasa sangat excited nak balik kampung. Jadi Fatia dan juga suami dia memang dah ambil cuti siap-siap. Ambil cuti tahun. Cuti tahun diorang ni masih lagi banyak yang belum digunakan. Jadi dia ambil lebih lah sikit. Majlis bersanding sepupu Fatia ni akan diadakan pada hari Sabtu. Tapi memandangkan Fatia dan suami dia dah ambil cuti banyak, diorang balik awal sikit. Hari Selasa diorang dah balik. Fatia, suami Fatia dan anak dia sampai di Pekan Nanas dah petang, lewat petang. Sebelum tu memang diorang dah pakat lah nak berkumpul di rumah nenek. Sebab rumah nenek ni dia luas, luas dan ada banyak bilik kosong. Masa Fatia sampai di rumah nenek, masih lagi belum ada orang. Orang lain tak ada lagi sampai dekat situ. Jadi yang ada dekat rumah masa tu hanyalah nenek Fatia dan ada seorang pak saudara dia yang tinggal di rumah tu. Orang lain tak ada lagi. Fatia rasa sangat seronok bila menjejakkan kaki dalam rumah tu. Rumah tu rumah kayu lah, rumah kayu tinggi. Memang dah susah nak jumpa rumah macam tu. Jadi pada hari Selasa tu memang diorang tak buat apa-apa lagi. Balik diorang rehat aja kat rumah. Fatia dan suami dia hanya bersia-sia sahaja di sekeliling kampung tu. Pinjamlah motor pak saudara Fatia ni. Fatia rasa sangat-sangat seronok masa tu. Sebab dia dapat mengimbau baliklah kenangan dia masa dia tinggal di kampung tu dulu. Perkara ni berlaku pada waktu malam. Malam tu lah, hari Selasa tu, malam Rabu. Rabu pagi tu barulah semua orang akan sampai di rumah nenek ni. Jadi malam tu memang diorang bertiga je lah, diorang berlima saja. Fatia, suami Fatia, anak Fatia, nenek dan juga pak saudara Fatia ni di rumah tu. Dia orang berlima je. Masa tu sekitar pukul 11 malam. Anak Fatia dah tidur dengan nenek. Pak saudara Fatia pula berada dekat bilik dia. Fatia dan suami dia masa tu berada di beranda rumah, dekat depan. Dia orang duduk dekat situ sambil berbual-bual. Bersama-sembang lah. Kata Fatia, dekat kampung dia ni waktu malam memang sangat gelap. Sebab banyak pokok-pokok dan memang tak ada satu pun lampu jalan dekat situ. Tapi walaupun keadaan gelap dekat luar, Fatia dan suami dia rasa sangat enjoy, rasa sangat seronok lepak dekat beranda rumah nenek ni. Sebab ada angin malam bertiup menghembus ke arah diorang. Kalau dekat rumah diorang di bandar tu memang tak merasalah suasana macam ni. Memang sangat mendamaikan, dengan suara cengkerik. Lepas tu nampak ada bulan bintang apa semua. Dia punya vibe, dia punya ketenangan tu memang tak dapat lah di bandar tempat dia orang tinggal. Sedang Fatia dan suami dia seronok bersembang tu sambil menikmati suasana malam tu, tiba-tiba dia orang berdua terdengar bunyi suara burung hantu. Dengar macam dekat aja dekat rumah nenek ni. Dan tiba-tiba terdengarlah bunyi salakan anjing. Sayup aja dengar, macam jauh aja anjing tu. Fatia dan suami dia mula berpandangan antara satu sama lain. Masa tu suami Fatia bersuara, "Wah, macam-macam bunyi ada dekat sini." Fatia dah mula tak sedap hati. Fatia, dia warning lah suami dia, "Bang, janganlah tegur." Tapi suami Fatia ni, dia menjawab balik. Dia cakap, "Alah, relax lah. Abang bukannya cakap apa pun. Kan betul ada suara anjing, ada suara burung hantu. Lainlah kalau kita dengar bunyi orang mengilai, abang tegur. Barulah tak okey dia cakap macam tu." Fatia mula rasa tak sedap hati.
Jadi Fatia ni dia bangun, dia offer dekat suami dia, bang nak minum kopi tak? Saya boleh pergi dapur buat kopi. Lepas tu suami Fatia cakap, okey juga, pergilah buat, abang duduk kat sini. Jadi Fatia bangun, dia masuk dalam rumah, dia pergi dekat dapur. Masa tu memang tak ada orang dekat ruang tamu, dekat dapur, semua masuk dalam bilik. Anak Fatia dan juga nenek dah tidur dalam bilik nenek. Pak saudara Fatia berada dalam bilik dia. Jadi Fatia berjalan menuju ke arah dapur seorang diri. Masa dekat dapur tu, Fatia ambil jak air, dia nak bancuh kopi tu. Tiba-tiba Fatia ternampak dekat tingkap dapur bahagian belakang, nampak macam ada kelibat seseorang melintas. Laju orang tu melintas. Fatia sangat terkejut. Siapa pula lalu dekat belakang rumah ni? Sebab masa tu dah pukul 11 malam. Dekat kampung biasanya dah tak ada orang lah dekat luar kalau pukul 11 malam macam tu. Jadi Fatia cepat-cepat selesaikan bancuh kopi tu. Dia angkat jak, dia angkatlah dulang yang berisi cawan, 2 biji cawan. Mulalah berjalan menuju semula ke arah beranda luar. Sampai dekat suami Fatia, Fatia pun mulalah hidangkan cawan, dituangkan kopi apa semua kan. Fatia cuba lupakan pasal nampak orang melintas dekat dapur tadi. Jadi Fatia duduk semula sambil minum kopi. Sedang Fatia dan suami dia minum kopi tu, Fatia perasan bunyi salakan anjing tadi sekarang ni, bunyi dia seolah-olah macam dah makin dekat dengan rumah nenek. Makin jelas dan makin kuat bunyi salakan anjing tu. Jadi Fatia rasa bertambah tak sedap hati. Jadi Fatia, dia lebih kurang 2-3 minit lepas tu, lepas dah habis cawan kopi tu, Fatia cakaplah dekat suami dia, bang, saya rasa tak sedap hati lah bang, jomlah kita masuk. Suami Fatia pun ikutlah macam mana yang Fatia cakap. Okey, jom kita masuk. Jadi suami Fatia dia angkat dulang yang berisi cawan tu. Fatia pula bawalah jak air masuk dalam rumah, tutup pintu, kunci pintu. Malam tu Fatia memang susah nak jelapkan mata. Suami Fatia pula baru aja letak kepala atas bantal, terus tertidur. Fatia je yang tak boleh tidur malam tu. Dalam keadaan mata yang berkelip-kelip tu, tak boleh nak tidur, tiba-tiba hidung Fatia terbau satu bau yang sangat busuk. Bau macam bangkai. Bau tu sekejap ada, sekejap hilang. Bulu roma Fatia dah mula meremang. Bermacam-macam benda melintas dalam fikiran Fatia. Jangan-jangan benda yang melintas tadi ni kot, yang dekat dapur. Sedang Fatia berfikir tu, tiba-tiba pintu bilik Fatia diketuk. Dalam bilik tu hanya ada Fatia dan suami dia yang dah tidur. Anak Fatia dah tidur dengan nenek dalam bilik nenek. Bila terdengar bunyi ketukan macam tu, Fatia rasa berdebar. Ya Allah, apa benda pula lah ni? Dalam keadaan berdebar macam tu, kepala berfikir macam-macam tu, tiba-tiba dengarlah suara pakcik dia, pak saudara Fatia daripada luar. Fatia, ni pakcik ni, pakcik nak masuk sekejap. Fatia bangun, dia turun daripada katil, dia pergilah buka pintu bilik. Betul lah pakcik dia. Pakcik Fatia minta izin nak masuk dalam bilik tu. Fatia, pakcik nak masuk dalam bilik ni sekejap, boleh tak? Fatia pun benarkanlah. Masuklah pakcik. Tapi pakcik nak buat apa? Lepas tu pakcik Fatia ni, pak saudara Fatia ni cakap, tak ada apa-apalah, jangan risaulah. Dekat tangan pakcik masa tu, tangan pak saudara Fatia ni, ada satu botol sembur air tu. Nampak macam ada air kosong dekat dalam, air jernih. Pakcik Fatia jalan terus pergi ke tingkap bilik. Dia sembur air tu dekat tingkap bilik. Lepas dia sembur, dia angkat tangan, dia berdoa, dia membaca sesuatu. Lepas tu dia terus keluar daripada bilik. Dia tutup pintu. Tercengang Fatia. Fatia macam tak faham apa yang pakcik buat tadi, pak saudara dia buat. Jadi Fatia ni, dia pergi dekat tingkap bilik, dia buka tingkap bilik. Dia jenguk keluar. Fatia tengok tak ada apa-apa pun dekat luar, gelap aja. Fatia tutup balik pintu, tutup balik tingkap bilik tu, dan dia tidur. Keesokan paginya, masa Fatia dan nenek berada dekat dapur, dia orang sedang nak masak masakan pagi, sarapan lah. Fatia cakap pada nenek dia, cakap pasal kejadian semalam yang pak saudara dia tu. Contohlah nama samaran pak saudara Fatia ni Pak Su. Fatia cakap pada nenek dia, nenek, semalam Pak Su ada masuk dalam bilik. Dia ketuk pintu bilik, Fatia buka, dia masuk dalam bilik, dia pergi sembur dekat tingkap. Kenapa Pak Su buat macam tu?
Lepas tu nenek tanya semula Fatihah, kau betul ke tak tahu semalam kenapa paksa kau masuk dalam bilik, sebur tingkap bilik tu? Fatihah pun cakap, tak tahu kenapa. Nenek tahu tak kenapa? Nenek Fatihah pun cakap, kau tak dengar ke semalam bunyi anjing menyalak? Makin lama makin kuat, makin dekat dengan rumah ni bunyinya. Fatihah pun cakap lah, dengar nenek, tapi kan biasa anjing menyalak macam tu. Masa tu lah nenek ni cakap, kau ni takkan tak ingat, lama sangat tak balik kampung kan, kau tak ingat dekat kampung kita ni mana ada anjing? Bila nenek cakap macam tu, barulah Fatihah ni terfikir, ya tak ya. Daripada dia kecil dulu, dia tinggal dekat kampung tu, memang betul dia tak pernah nampak seekor anjing pun ada dekat kampung tu. Masa tu barulah dia teringat balik yang dia ternampak ada kelibat melintas dekat belakang, dekat tingkap belakang dapur tu. Dipendekkan cerita, nenek bagi tahulah pada Fatihah, sebenarnya apa yang Pak Su buat tu hanyalah sekadar satu ikhtiar sahaja, satu usaha bagi nak melindungi rumah tu daripada dimasuki oleh makhluk-makhluk yang jahat, makhluk halus lah. Itulah kisah yang dikongsikan oleh Fatihah yang dia sendiri alami masa dia berada di kampung di Pekan Nanas, Pontian, Johor. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Halim dan Rosman untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku dah lama, berlaku pada tahun 2008. Masa tu Halim, Rosman dan 3 orang lagi kawan, maknanya dia orang berlima lah, pergi ke sebuah gunung, pergi mendaki sebuah gunung. Gunung tu adalah Gunung Tahan yang terletak di negeri Pahang. Jadi dia orang berlima ni sampai awal pagi di kaki gunung tu, kaki Gunung Tahan. Dan dia orang ada ambil khidmat seorang mountain guide. Dia macam juru pandu lah untuk nak mengepalai ekspedisi pendakian tu. Pada peringkat awal, semuanya berjalan lancar, memang tak ada sebarang masalah. Masalah mula berlaku masa peringkat pertengahan. Dah tengah-tengah dah dia orang mendaki. Masa tu dah petang. Dia orang berenam masa tu, Halim, Rosman, 3 orang kawan dia dan mountain guide tu sedang berhenti dekat salah satu checkpoint di pertengahan perjalanan nak mendaki gunung tu. Jadi masa tu masing-masing berehat lah. Ada yang berehat, ada yang minum air, dan ada juga yang pergi cari tempat untuk lepaskan hajat, untuk buang air kecil. Si Rosman ni yang pergi kencing. Sebelum mendaki tu, pada waktu pagi tu, memang mountain guide ni dah ada berpesan lah, nak mendaki gunung ni ada syarat-syarat peraturan pantang larang dia lah yang perlu dipatuhi oleh pendaki. Antaranya tak boleh bercakap besar, tak boleh buang sampah sembarangan, tak boleh petik tumbuhan liar dekat situ, bunga ke daun, batu tak boleh ambil, tak boleh bawa balik, dan jangan kencing merata-rata. Dia beritahulah cara yang sepatutnya. Kalau nak kencing, lebih baik kalau sediakan botol kosong, contoh botol kosong ataupun plastik lah untuk kencing. Jadi bila dah kencing dalam botol ataupun plastik tu, kenalah ikat tutup tutup balik tudung botol tu sampai dekat tempat pembuangan sampah, dekat tong sampah, bolehlah buang. Jadi itulah tempat sepatutnya dibuang sampah dan juga kencing tu lah. Jangan kencing merata-rata. Lebih kurang 10 minit dah berada dekat checkpoint tu, checkpoint pertengahan jalan tu. Jadi tour guide ni mulalah panggil semua orang, kumpul nak teruskan pendakian. Tapi masa buat head count, masa kira tu kepala tu, si Rosman ni tak ada. Rupanya dia belum selesai lagi lepaskan hajat. Jadi dia orang semua ni tunggu. Rosman tak muncul-muncul dekat situ. Jadi masing-masing dah mula menggelabah, dah mula rasa tak sedap hati lah. Kemana pula si Rosman ni kan? Pergi ke mana? Takkanlah kencing cari tandas atas ni, memang tak adalah tandas. Jadi masing-masing mulalah mencari. Tak jumpa-jumpa. Masa terus berjalan, 5 minit, 10 minit, 15 minit. Jadi masing-masing dah risau lah ni, sebab masa pun dah nak menghala ke gelap. Jadi masing-masing tanya mountain guide ni, macam mana ni cik, kita nak buat macam mana? Mountain guide ni, daripada penceritaan kisah ni saya boleh faham lah, mountain guide ni
rasanya bukan Muslim, bukan yang beragama Islam lah. Jadi dia pun ikhtiar lah, okey macam ni, saya boleh tolong usahakan, tapi saya akan membaca macam mentera dia lah, adalah mentera dia. Dan masa dia hentak kaki, dia minta tolong pada Halim dan lagi 3 orang ni untuk hentak kaki bersama dengan dia. Kalau tak ikut bacaan tu pun tak apalah, sebab mountain guide ni faham orang Muslim tak boleh ikut bacaan dia. Jadi mountain guide ni dia mulalah bacalah mentera dia tu, jampi dia tu. Dia baca, dia hentak kaki. Lepas tu Halim and the gang ni, 3 orang ni hentak kaki bersama dengan mountain guide tu. Dia baca lagi, dia hentak lagi kaki. Berkali-kali dia ulang benda yang sama. Baca lagi mentera tu, baca lagi apa? Jampi tu, dia hentak lagi kaki ke tanah. Dia hentak kuat lah. Dan semua orang ikut hentak kaki. Berapa kali buat macam tu, tiba-tiba terdengarlah suara si Rosman ni memanggil. Disebutlah nama seorang-seorang. Halim, disebut nama seorang-seorang. Dengar sayup-sayup aja. Masa tu Halim bila dengar Rosman panggil dia macam tu, dia nak pergi, nak meluru pergi ke arah suara tu. Tapi mountain guide ni dia tahan. Nanti, tunggu dulu. Kita dengar dulu betul-betul. Sebab ini bukan kali pertama kejadian macam ni berlaku. Jadi mountain guide ni sebenarnya dia risau kalau ada yang cuba nak mengacau, berpura-pura seolah-olah dia adalah Rosman. Jadi bila ada salah seorang pergi, nanti hilang pula lagi seorang. Sebab pergi dalam keadaan meluru macam tu. Jadi dia orang pun tunggulah dulu. Tunggu, makin lama suara tu makin jelas lah daripada mana arahnya. Arah suara tu datang, suara Rosman tu datang daripada arah selatan. Jadi dia orang semua ni pergi sama-sama ke arah selatan tu dan jumpalah si Rosman. Rosman berada di bawah sebatang pokok yang besar. Jadi terkejutlah semua orang sebab dia orang dah cari dah dekat situ. Memang dah pergi beberapa kali dah lalu dekat situ, tak nampak pun si Rosman ni. Jadi Rosman bila nampak aja semua orang jumpa dia rasa sangat-sangat lega lah, nampak lah pada muka dia tu lega. Jadi tak cakap banyak. Terus keluarkan dia daripada kawasan tu, pergi semula dekat checkpoint tadi. Jadi masa tu memang dah lewat daripada jadual. Jadi mountain guide ni tanyalah pada Halim, Rosman dan 3 orang lagi kawan dia orang ni, macam mana korang nak teruskan pendakian ataupun nak turun? Kalau nak teruskan, saya rasa sempat lagi, tapi kita kena cepat lah. Jadi Halim, Rosman dan 3 orang kawan dia ni bersetuju untuk teruskan saja. Jadi mountain guide ni cepat-cepat mengepalai lah pendakian tu. Dia orang buat semua benda dengan cepat, mendaki dan turun dengan cepat. Alhamdulillah, dia orang selamat lah buat pendakian tu, naik dan turun. Sampai dekat bawah barulah mountain guide ni tanya. Mountain guide ni dah agak dah sebenarnya. Memang si Rosman ni ada langgar salah satu daripada pantang larang tu, sama ada dia ada bercakap benda bukan-bukan, dia ada buang sampah, ataupun dia ada kencing merata-rata, ataupun dia ada kutip mana-mana barang, apa-apa barang daripada gunung tu, apa tu, bunga ke ataupun batu ke apa kan. Jadi mountain guide ni tanya Rosman. Rosman dia ceritakanlah apa yang berlaku. Sebenarnya Rosman ni dia dah kencing di bawah pokok tu. Sebabnya Rosman tak ada sediakan botol kosong ataupun plastik untuk nak buang air kecil. Lepas dengar Rosman cakap macam tu, Halim pula tanya Rosman, tadi kau tak nampak ke kita orang jalan dekat situ, dekat pokok besar tu? Kita orang dah banyak kali lalu dekat situ cari kau, tapi kau tak ada. Kali ni Rosman pula cakap, iya ke? Aku tunggu dah lama dekat situ, tak nampak pun korang. Jadi aku pula cari korang. Aku pergi dekat checkpoint, tengok korang seorang pun tak ada. Jadi aku ingat korang dah tinggalkan aku lah sambung mendaki. Tapi masa tu hati aku ni kuat, cakap supaya aku kembali semula dekat pokok besar tempat aku kencing tadi. Jadi aku pun pergi. Bila aku pergi dekat situ, barulah korang jumpa aku. Jadi daripada situ dah nampak lah macam ada sesuatu yang permainkan dia orang semua ni. Jadi itulah kisahnya. Perkara ni berlaku di Gunung Tahan pada 2008. Untuk kisah ketiga ni, saya akan gunakan nama samaran Kak Mona untuk memudahkan cerita. Kisah kejadian yang akan saya ceritakan ni dah berlaku lama. Berlaku kepada anak Kak Mona, anak perempuan Kak Mona. Masa tu anak perempuan Kak Mona ni baru berusia 5 tahun. Semuanya bermula apabila Kak Mona sekeluarga, Kak Mona,
Lepas tu suami dia dan juga anak perempuan dia pergi mandi-manda di sebatang sungai. Balik daripada sungai itulah, pada waktu malam, anak Kak Mona yang berusia 5 tahun ni mula meracau-racau, mengamuk-amuk. Dia tendang barang, dia ambil mainan, dia campak, dia pergi tendang dinding, dia sepak kerusi, macam-macam lah. Dan bila Kak Mona dan juga suami dia nak tangkap anak dia ni yang macam mengamuk ni, semua tak boleh pegang. Dia macam dia boleh rentak tangan dia. Tenaga dia punya kuat sampai suami Kak Mona sendiri pun tak boleh nak pegang anak perempuan dia ni. Sedangkan anak perempuan dia kecil aja, 5 tahun, kecil aja, tapi tenaga dia luar biasa kuat. Jadi malam tu jugalah suami Kak Mona dan Kak Mona sendiri berusahalah cari seseorang untuk bantu. Tanyalah jiran, pergi rumah jiran tanya. Jadi dapatlah satu nombor telefon. Nombor telefon seorang perawat tradisional, perawat alternatif lah. Bila Kak Mona dan suami dia dah dapat nombor telefon tu, dia orang terus call telefon. Datanglah perawat tu ke rumah dia orang. Jadi perawat ni datang, dia tengok-tengokkan anak Kak Mona yang sedang mengamuk ni. Masa tu dia ambil segelas air, dia bacalah sesuatu. Kemudian dia sapu pada muka anak Kak Mona. Lepas tu barulah anak Kak Mona ni bertenang. Masa tu Kak Mona dan suami dia tanyalah kepada perawat ni. Dia dah tua lah pakcik ni. Jadi Kak Mona dan suami dia panggil pakcik. Pakcik, macam mana kenapa anak saya jadi macam ni? Masa tu mulalah sesi soal jawab. Pakcik ni tanya, perawat ni tanya, dia macam buat history taking lah. Pergi ke mana, siangnya pergi ke mana, ada buat apa-apa tak. Lepas tu Kak Mona dan suami dia ceritalah. Tadi siang kita orang ada pergi ke sebatang sungai, pergi mandi-manda dekat sana. Daripada situlah perawat ni dia dapat tahu, okey, saya dah tahu dah kenapa. Saya rasa anak puan ni, anak tuan, anak puan ni dah ada yang berkenan, ada yang nak berkawan dengan anak cik, anak puan ni. Bila mendengar apa yang pakcik ni, apa yang perawat ni cakap, Kak Mona dan suami dia berpandangan antara satu sama lain. Dia orang rasa pelik. Jadi dia orang tanyalah, berkenan? Apa benda yang berkenan? Tak ada orang pun tadi dekat sungai, kita orang je ada. Perawat ni bagi tahulah, yang berkenan dekat anak dia orang ni yang berusia 5 tahun ni bukan manusia. Sebaliknya daripada golongan lain yang menghuni sungai tu. Dia bagi tahulah apa benda. Katanya perawat ni, yang berkenan dekat anak dia orang ni adalah sejenis buaya putih. Bukan buaya sebenar, dia macam buaya jelmaan lah. Kak Mona masa tu memang mati-mati dia tak percaya apa yang perawat ni cakap, pakcik ni cakap. Anak dia ada yang berkenan, buaya putih berkenan anak dia. Macam sangat-sangat tak logik lah apa benda yang pakcik ni cakap, perawat ni cakap. Dan terlintas dekat hati dia, jangan-jangan pakcik ni nak kenakan dia orang sekeluarga. Tapi dia tak luahkan lah, dia tak cakap lah, dia tak percaya, disimpan dalam hati saja. Jadi pakcik ni dia nak minta diri lah, sebab anak Kak Mona dan suami dia dah pulih seperti biasa. Tapi sebelum dia balik tu, dia ada pesan pada Kak Mona dan suami Kak Mona. Kalau perkara ni berlaku lagi, si anak ni mengamuk lagi, tak boleh nak tangkap apa benda, ambillah satu baldi air dan sembah kepada anak tu, biar basah satu badan. Itu je pesan dia. Lepas tu dia balik, dia berlalu pergi daripada rumah Kak Mona sekeluarga. Keesokan harinya, waktu malam, berlaku lagi. Anak Kak Mona yang berusia 5 tahun pada masa tu mengamuk sekali lagi, macam malam yang sebelumnya. Dia tendang kursi, dia lempar semua barang-barang mainan-mainan dia lempar, dia menjerit, dia menggelupur lah. Jadi masa tu Kak Mona dan suami dia buat macam mana yang perawat tu ajar. Dia orang pergi ambil sebaldi air, dia orang sembah, dia orang jirus dekat anak dia orang yang mengamuk ni. Dan serta-merta anak perempuan dia tu bertenang. Mulalah memanggil mak dia, manggil Mona dan panggil ayah dia. Jadi masa tu Kak Mona dah mula percaya apa yang perawat ni, pakcik tu cakap. Jadi Kak Mona dan suami dia bawa pergi anak dia ke rumah pakcik tu. Memang sebelum daripada tu pakcik ni dah ada lah bagi nombor telefon apa semua. Jadi dia orang pun pergilah bawa si anak ni pergi ke rumah pakcik tu, rumah perawat tu. Bagi tahulah perkara tu memang berulang dan dia orang dah ikut cakap pakcik ni, sembah air apa semua.
Kak Mona dan suami dia pergi jumpa dengan perawat ni sebab dia orang risau. Kalau perkara ni berulang tanpa berkesudahan. Berulang satu malam ke satu malam mengamuk, takkanlah setiap malam nak sembah anak dia dengan air. Jadi daripada situlah Kak Mona dan suami dia tanya pada pakcik ni, pada perawat ni, apa yang dia orang perlu buat. Perawat ni cakap boleh diusahakan supaya gangguan ni berhenti selama-lamanya. Ada amalan yang Kak Mona dan juga suami dia boleh buat untuk merawat anak dia yang berusia 5 tahun ni. Jadi Kak Mona dan suami dia tanyalah apa yang dia orang perlu buat. Tapi sebelum tu memang perawat ni ada cakap nak buat benda ni bukannya senang. Sebab memang akan nampak pelik lah apa yang dia orang kena buat ni. Lepas tu Kak Mona dan suami dia cakap tak apalah, bagi tahu je. Jadi perawat ni cakap kena pergi semula dekat sungai tu waktu malam. Setiap minggu kena ada satu hari yang diorang kena bawa si anak perempuan yang berusia 5 tahun ni pergi ke sungai tu. Yang paling baik ambil hari Khamis. Pergi hari Khamis waktu malam tu pukul 12 tengah malam, pergi dekat sungai, letakkan kaki anak kena dekat gigi air. Dekat tempat dekat pasir tu lah, dekat gigi air tu. Dirikan anak dekat situ, pegang lebih kurang 10 ke 15 minit. Lepas tu dah boleh balik. Tapi untuk kali pertama ni perawat tu ikut sekali. Ditunjukkanlah cara macam mana. Jadi pergilah dia orang berempat. Kak Mona, suami Kak Mona, perawat tu dan juga anak perempuan Kak Mona yang berusia 5 tahun ni. Pergilah ke sungai di mana dia orang mandi-manda tu. Jadi perawat ni tunjukkanlah caranya. Dia ambil anak perempuan Kak Mona yang berusia 5 tahun ni, dia bawa pergi dekat gigi air. Berdiri dekat situ selama lebih kurang 10 minit. Bila dah masuk minit ke 10 tu, nampaklah air sungai tu mula bergelombang. Di satu kawasan lah, satu spot dekat sungai tu. Tapi tak adalah dekat sangat dengan dia orang, jauh sikit dekat tengah-tengah sungai. Nampak air tu bergelombang dan nampaklah ada kelibat berwarna putih mundar-mandir di bawah air tu. Nampak sama-sama aje sebab gelap. Bila dah jadi macam tu, perawat ni dia ambil lah anak perempuan Kak Mona, patah balik pergi dekat kereta. Dia cakap dah selesai. Macam tu je kena buat. Lepas tu Kak Mona dan juga suami dia tanyalah, lama mana yang kami kena buat benda ni? Maknanya setiap minggu kena bawa pergi ke sungai ni, takkanlah kena buat sampai budak ni besar. Jadi pada masa tu pakcik ni adalah bagi tahu tempoh masanya berapa lama. Dan Kak Mona dan suami dia ikutlah macam mana yang perawat ni cakap. Cerita dia habis dekat situ aja. Tak tahulah sama ada anak Kak Mona ni sekarang ni dah pulih ataupun masih lagi dalam keadaan yang sama. Tapi saya rasa dah pulih lah. Sebab kisah ni dah lama. Anak Kak Mona pun dah besar panjang dah sekarang ni. Itulah kisah pengalaman yang dikongsikan oleh Kak Mona yang diorang sekeluarga hadapi semasa anak perempuan dia berusia 5 tahun. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang ada dekat bawah. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.